Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, sekarang ni minggu lepas cikgu dah bagi dah nota untuk 7.1 sehingga 7.6 dan cikgu tak sempat untuk explain tentang setiap unit tersebut. Okey, sekarang kita masuk kepada bab 7. Okey, bab 7 dia tentang membina kesejahteraan negara. Dekat sini cikgu dah minta awak salin nota dahulu ya. Okey, seperti yang kita tahu dalam pembinaan negara Malaysia ni dia berasaskan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okey, dan kita dah didedahkan elemen perpaduan kaum dan integrasi ni menjadi asas kekuatan negara kita yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum yang telah wujud sebelum kita dijajah lagi ya. Dan hubungan kaum ni kita harus diperkukuh dan perlu diteruskan untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan aman dan sejahtera. Okey, kita tengok untuk 7.1 dalam buku teks awak tu, sila tengok muka surat 140 sehinggalah 143. Okey. Sambil cikgu explain tu sambil awak tengok buku teks dan sambil awak tengok video ni ya. Okey, 7.1 dia berkenaan dengan perpaduan dan integrasi nasional. Okey, cikgu dah bagi dah nota ringkas. Nota ni cikgu buat sendiri ya, cikgu tak ada ambil mana-mana pun. Okey, ini adalah ringkas untuk bagi awak faham. Okey, sebelum tu kita tengok maksud ataupun definisi perpaduan dan definisi integrasi nasional. Okey, kita tengok dulu apa definisi perpaduan. Okey, dalam buku teks awak dia tulis apa tu perpaduan. Okey, perpaduan ni adalah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah yang hidup dengan aman dan dia boleh bagi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Okey, dekat sini kita pegang kepada ini saja, keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama, kaum dan budaya. Itu adalah perpaduan yang melakukan ataupun yang bagi komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan. Okey, itu adalah perpaduan. Sementara itu, maksud integrasi nasional adalah satu proses. Ni awak pegang ya, keyword sini, satu proses dinamik yang rapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah yang membentuk satu bangsa. Identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Yang ini memang asas kita adalah perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Untuk integrasi nasional ni, keyword dia adalah satu proses yang dinamik. Okey, untuk merapatkan hubungan masyarakat ya. Itu adalah definisi ataupun maksud perpaduan dan integrasi nasional. Dan selain itu awak kena tengok latar belakang hubungan kaum. Okey, latar belakang hubungan kaum ni dulu kita dah dijajah daripada Portugis, daripada Belanda, daripada British. Okey, diorang ni dia menyebabkan pemisahan kaum. Okey, pemisahan kaum kalau awak dah didedahkan dulu pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Okey, bila ada perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan ni, macam manalah kita nak wujudkan hubungan antara kaum tersebut. Okey, tengok apa dia kesan dasar British. Okey, ni kita sebelum merdeka, apa yang British ni buat. Yang pertama dari segi pentadbiran. Okey, awak tengok ini tak silap cikgu dalam bab 2. Bermula 1984, sistem residen diperkenalkan. Okey, sistem residen ni adalah sistem pemerintahan British secara tidak langsung melalui apa? Melalui institusi politik yang sedia ada. Maksudnya kat sini adalah residen berkuasa. Okey.
residen di Perak, residen di Pahang, dia berkuasa dan dia mengabaikan kuasa-kuasa pentadbir tempatan semasa itu. Okey, bermula daripada sini 1984, apa yang sistem residen ni buat? Okey, pekerja luar dibawa masuk. Okey, pekerja luar dibawa masuk untuk bekerja dalam sektor pelombongan, peladangan dan perniagaan. Okey, dulu tak ada orang luar masuk. Okey, sebelum kita sebelum British ada ni sistem residen. Okey, dia kena bawa pekerja luar masuk untuk bekerja saja dalam sektor tertentu, dan kaum Bumiputera pula bertumpu di kawasan luar bandar untuk menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Okey, dengan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlaku ketidakseimbangan ataupun kerenggangan hubungan kaum. Okey, dan kesan dia adalah tragedi ataupun peristiwa 13 Mei 1969. Okey, rasanya bab sebelum ni kot, bab 6. Kita dah didedahkan tentang peristiwa 13 Mei 1969. Itu dari segi pentadbiran. Okey, sementara tu awak kena tengok dari segi kegiatan ekonomi dan pentadbiran. Okey, kegiatan ekonomi dan pentadbiran ni, okey, British memberikan tumpuan kepada perkembangan ekonomi sahaja. Okey, yang bertumpu kepada biji timah dan getah. Okey, kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum ini menyebabkan pemisahan dari segi pertempatan. Okey, bila ada ekonomi adalah wujud pertempatan di kawasan Lombok, okey, di kawasan bandar, di kawasan estet dan di kawasan kampung. Bila terdapat pelbagai kawasan ni, okey, menyebabkan setiap kaum tu dia kurang untuk berinteraksi dan mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Misal kata, okey, kaum Melayu tinggal di kampung. Okey, dulu adalah dasar pecah perintah ya, yang dikenali sebagai dasar pecah perintah. Okey, nombor 3, sistem pendidikan. Apa yang British ni buat terhadap sistem pendidikan kita? Okey, sebelum merdeka tu wujudnya sistem pendidikan vernacular. Vernacular iaitu berasaskan satu-satu kaum. Okey, iaitu sistem pendidikan vernacular Melayu, Cina, India dan Inggeris. Okey, ada 4 sekolah vernacular. Kat sini dia ikut kaum masing-masing lah. Okey, dan sistem pendidikan ini diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun 1957. Masih lagi diteruskan. Okey, bila ada sistem pendidikan ini, dia mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Okey, contoh, bila ada sistem pendidikan vernacular, semua sukatan pelajaran, semua buku teks diambil daripada negara China. Okey, itu adalah contoh dan sebagainya. Bagaimana kita nak wujudkan perpaduan kalau macam tu? Okey, yang keempat, fahaman politik. Okey, fahaman politik ini adalah berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan sehinggalah kini. Kalau kita boleh tengok ya. Okey. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan. Okey, ni ada kaitannya di sini. Okey, parti memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu dia adalah bahasa, budaya, ekonomi dan pendidikan, dan keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum. Okey, bila fahaman politik ni diikut kaum masing-masing, dia memperjuangkan isu ni,
Masing-masing lah dia tak puas hati. Okey, dekat situ bagaimana kita nak wujudkan perpaduan di Malaysia. Okey, selain itu kita boleh tengok untuk 7.1 ni nota yang cikgu bagi tu, apa kita nak buat? Memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Apa tindakan kerajaan untuk kita kukuhkan ataupun untuk kita perkasakan perpaduan dan integrasi ni? Okey, kita bahagikan kepada 3 aspek. Okey, kalau ada soalan esei ni, kalau ditanya memperkasa ke, kesan ke, awak kena jawab dari segi 3 aspek ni, politik, ekonomi dan sosial. Okey, dalam buku teks awak tu, awak boleh tengoklah gambar apa yang ada. Okey, dari segi politik, apa kerajaan buat? Jabatan Perpaduan Negara ditubuhkan. Okey, ini mestilah bila ada jabatan ditubuhkan, dia ada fungsi-fungsi dia tertentu. Okey, yang kedua, Majlis Muhibah. Nama pun Majlis Muhibah. Okey, Majlis Muhibah Negara dibentuk pada 18 Julai 1969. Ini sewaktu peristiwa 13 Mei 1969. Selepas kejadian tu, majlis ini dibentuk. Okey, pada 29 Januari 1970, Majlis Perundangan Negara ditubuhkan. Okey. Majlis Perundangan. Dan seterusnya, gabungan parti politik perlu ada. Okey, gabungan parti politik ni mewakili semua kaum dan penyelarasan perkhidmatan awam antara semua negeri ni. Penyelarasan ini mewujudkan integrasi antara negeri-negeri tersebut. Okey, dari aspek ekonomi, apa yang kerajaan buat? Okey, rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia diteruskan. Okey, dekat sini pun awak dah didedahkan untuk bab, tak silap cikgu, bab 4 kot. Okey, rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia diteruskan yang bagi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Okey, selain itu dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional diperkenalkan. Sebab apa diperkenalkan? Untuk kemakmuran ataupun keamanan ekonomi. Okey, rakyat dan negara. Selain itu, pembangunan masyarakat di luar bandar. Okey, pembangunan ini dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah. Contohnya Felda. Dan seterusnya, zon perindustrian bebas diperkenalkan. Okey, zon perindustrian bebas ini seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Okey, bila ada zon perindustrian bebas ni, berlakulah perhijrahan penduduk luar bandar ke bandar disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas untuk semua kaum. Dan bila ada perhijraan penduduk ni, berlakulah ataupun dia mempercepatkan proses integrasi. Okey, seterusnya dari segi sosial. Okey, dari segi sosial ni dia lebih kepada dasar pendidikan kebangsaan. Okey, dasar pendidikan kebangsaan ditambah baik melalui Akta Pendidikan 1996 untuk kukuhkan perpaduan. Okey, bila kata dasar pendidikan kebangsaan ni, di bawah ni pula ada dia juga mengukuhkan sistem pendidikan seperti laporan Rahmat Talib, laporan Jawatan Kuasa Kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, sistem pendidikan ni dapat melahirkan rakyat yang patriotik. Okey, seterusnya dia perlu memperkasa bahasa Melayu di bawah Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, dia kenalah memperkasa bahasa Melayu ni sebab bahasa Melayu ni adalah bahasa semua orang boleh bertutur dan semua orang boleh
memahami. Dan disebabkan itu UKM ataupun Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan sebagai pusat ilmu, dan DBP iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka untuk menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Okey, seterusnya penubuhan universiti. Yang ni cikgu dah cakap tadi, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Okey, selain itu menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan. Okey, seterusnya rukun negara diperkenalkan dan melalui penlibatan sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan. Itu adalah untuk 7.1.